Cabut apa sih? Tak apa. Boleh dah, boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi pembacaan surah Taha, bermula daripada ayat yang ke 90. Oh ya Allah, 90. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Sadaqallahul azim. Allah yazikal khair. Baik. Ayat yang ke-90 sambungan daripada kisah yang kita baca kemarin. Kisah yang mana sepeninggalan Nabi Musa bersama dengan 70 orang pengikutnya ke Bukit Tur Sina untuk menerima kitab Taurat. Sepeninggalan Nabi Musa, diambil kesempatan oleh Samiri untuk menyesatkan Bani Israel. Yang mana Ustaz sebut kemarin, Bani Israel ni satu golongan yang baru saja memeluk Islam, dan kepercayaan karut mereka tu kerah lagi berada dalam hati masing-masing. Maka bila Samiri kona sikit ya, maka mudah percaya kepada Samiri. Baik. Ayat yang ke-90. Walaqad qala lahum Harun min qabl ya qaum innama futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Dan demi sesungguhnya Nabi Harun telah pun berkata kepada mereka sebelum ini. Rupa-rupanya memang Nabi Harun ditinggalkan oleh Nabi Musa untuk menjaga kaum dia ni. Dan bila Nabi Harun melihat Samiri ni buat satu tindakan yang pelik nak menyesatkan Bani Israel, Nabi Harun telah bagi peringatan, ya qaum,
innama futintum bih, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diperdayakan dengan patung itu. Ni apa cerita ni mari sembah patung ni? Bila bakar bagi mari bakar-bakar tubik lembu yang bersuara, dan Samiri kata, inilah Tuhan kamu dan Tuhan Musa. Cuma Musa je tak ingat ni Tuhan dia. Maka pakak sembah belaka lembu. Nabi Harun tengok benda ni, dia bukan tak senyap, dia bukan lak dak, dia sudah bagi peringatan. Innama futintum bih, sesungguhnya kamu hanya diperdayakan dengan patung. Mu kena nipu kau Samiri ya belaka ni, khabar kau dak ni, khabar kau dak. Tapi otak mereka sudah pun dikaburi oleh Samiri. Cobaan ini bukan cobaan, ini betul-betul cobaan. Allah lah usia kau pendekar mustar. Jadi dia orang ni puak-puak Bani Israel tak percaya dah kepada apa yang disebut oleh Nabi Harun. Nabi Harun kata kamu semua diperdaya. Dak, cobaan. Samiri ni lah betul, kamu ni tak betul. Wa inna rabbakumur rahman, dan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Inna rabbakum ar-rahman, Tuhan kamu bukan lembu ni, Tuhan kamu bukan Samiri, Tuhan kamu ialah Allah yang bersifat dengan sifat ar-rahman, yang melimpah ruah rahmatnya. Fattabi'uni wa ati'u amri, oleh itu ikutlah aku dan taatlah akan perintahku. Qalu lan nabraha alaihi akifin hatta yarji' ilaina Musa. Kata Bani Israel, qalu, mereka menjawab, Bani Israel ni tak dengar gemala lah, tak dengar gemala. Dia kata kami tidak sekali-kali akan meninggalkan penyembahan patung ini. Lan nabraha alaihi akifin, kami tidak akan meninggalkan menyembah patung ni. Mu katalah gajah rimau wahai Harun, kami tidak akan berganjak dengan keputusan kami tetap akan pecat Khalid Ibrahim daripada MB. Mana kau nak kat tu lah. Dia orang degil ke, dia kayak gajah rimau pun kita kata ni keputusan majlis syura ke, dak. Khalid Ibrahim mesti dipecat. Pecatlah Khalid Ibrahim. Puak-puak Bani Israel ni tetap dia berdegil walaupun hak kecek ni siapa dia? Nabi Harun ni Nabi. Dia kata kami tak akan meninggalkan sembah patung ini hatta yarji'a ilaina Musa, sehingga Nabi Musa kembali kepada kami. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Bila Nabi Musa sampai daripada permusafiran, Nabi Musa tahu dah ni lepas terima Taurat daripada Allah Subhanahu wa taala ayat dah. Ingat dah ayat kemarin. Allah telah mention kepada Nabi Musa, wahai Musa, kaum kamu sedang diuji oleh Allah. Kaum kamu sedang diuji, kaum kamu sedang disesatkan oleh Samiri. Nabi Musa terus bergegas balik, sepatut balik dengan kereta api, balik dengan flight. Nak suruh cepat siapa ni? Kayak kita bila emergency gitu, tak kira dah. Kalau tak rajin naik flight, tapi hari tu naik flight sebab emergency, nak suruh cepat siapa ni? Balik-balik dalam keadaan marah lah. Dan orang yang paling dia marah siapa dia? Orang yang diamanahkan untuk suruh jaga. Kita adik-beradik ramai, kecil-kecil hayal-hayal, kita nak pergi beli. Adik tengok hak lain ni, kita suruh adik kita hak paling besar, tengok adik-adik hak lain. Ataupun mak kita pergi kerja lah, abang tengok adik-adik ni, dia suruh pada kita sebab kita ni abang sulung adik-adik kecil lagi. Jangan balas, jangan duk gurau. Boleh kita. Dia pergi kerja, klik-klik mari, kita je kepala, je kubai barang. Mana? Duk cuah melu dapur kita lah, duk cuah susu kita lah, duk habis tak nampak rupa rumah. Siapa dia hak mak paling marah? Adik-adik kita ke kita? Kita lah adik-adik. Mak tak marah sebab dia budak. Kita ni hak diamanahkan untuk suruh jaga.
Kita pergi berok atas kursi. Siapa dia berok atas kursi ni? Adik-adik ayat kita belakang. Jeng. Nabi Musa paling marah kepada Nabi Harun. Qala ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dallu. Nabi Musa berkata, wahai Harun, apakah mani'nya yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka sesat? Ala tattabi'ani, daripada menurutku. Afa asaita amri, adakah engkau engkar akan suruhanku? Marah dah lah. Ni ayat marah. Daklah yang mu tengok orang sesat yang mu duk lok ni, apa nama cerita? Mu buat menanti apa? Kalau kecek kasar lah. Yang mu buat menanti apa? Yang mu tengok orang duk semua lemu duk saja ni, aku suruh mu jaga ke? Kalau kecek kasar lah. Tapi Nabi Musa tak kecek gitu. Kena kau tak jas upah dah. Mu buat apa dia Musa? Ma mana'aka, apakah yang mencegah kamu? Idh ra'aitahum dallu, ketika mu tengok ni orang pakak sesak belakang ni, ala tattabi'ani, daripada menurutku. Afa asaita amri, adakah kamu engkar akan suruhanku? Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Nabi Harun walaupun kena marah, berang, dia senyap. Dia jawab dengan baik, wahai anak ibuku. Dia dua ni sepupu. Nabi Harun dengan Nabi Musa ni sepupu. Makna anak ibuku ni, dia bila sepupu ni, mak saudara kita ni, mak kita lah. Sepupu ni dia memang rapat. Mak saudara memang macam mak kita. Kita bermanja dengan dia, kita bergurau dengan dia, macam mak kita lah, sebab mak saudara. Maka dia kata, ya ibna umma, wahai anak ibuku. Jadi mak Nabi Musa, Nabi Harun anggap macam mak dia. Wahai anak ibuku, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, janganlah engkau merenggut janggutku dan janganlah menarik rambut kepalaku. Apa maksud dia? Bukan Nabi Harun dia pegang janggut Nabi Musa pegang janggut Nabi Harun senjoh dak basah janggut saja panjang. Mana dak, bukan dia pegang kepala sembagum tak boleh harap. Dak, ni dia panggil bahasa majaz, bahasa kiasan. Seolah-olah Nabi Musa dak kalau tegak siapa tunduk dia, kau lama kau tunduk, rapat dahi pahlata dia. Mana bukan sikit-sikit dok, kena kau punya bahasa dan dipanggil kau kena. Siapa dia seolah-olah dia rasa dia ni disenjoh turun siapa rapat muka siapa lata. Jangan kamu merenggut janggutku, jangan kamu tarik rambut aku. Inni khasyit, sesungguhnya aku takut bahawa engkau akan berkata, khasyitu an taqul farraqta baina bani Israel wa lam yarqub qawli. Akunya, dia kata, bukan aku tak larang, aku larang dah. Bukan aku tak buat tindakan, aku buat tindakan dah, tapi tindakan aku tu masih belum cukup. Kenapa? Kerana aku takut kalau aku buat lebih-lebih, bila kamu balik tengok suasana sudah tidak menjadi seperti mana yang kamu tinggalkan, kamu akan kata engkau telah memecah belahkan Bani Israel sesama sendiri, dan engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesananku. Aku sebenarnya dalam dilema. Aku sekarang ni sebenarnya melihat keadaan kaum Bani Israel, aku dalam dilema. Aku nak dia akan jadi kau sesat. Kalau aku nak buat gasai-gasai, takut jadi pulak marah ke aku. Apa tinggal semata tak boleh nak harap. Siapa kocak wayah habis licin, lari habis pokok Bani Israel. Kamu akan kata aku pecah belahkan Bani Israel, aku pun tak retilah nak buat mana. Aku buat sekadar yang aku boleh. Ini jawab siapa? Jawab Nabi Harun kepada Nabi Musa. Dia tak ngaju. Ngaju tahu? Meraju. Dah tak kena buat diri ya. Nyok bakal tinggal Nabi Musa dah. Orang tengah pek power betul. Dia gerak. Kita wajib dah kita ni ngaju gitu Allah. Anak degi ngemuk tak dengarlah mana. Dia takut ke ayah ya. Ayah pergi kerja tinggal kemuk, ayah kelik tengok rumah kau belan-belan. Hak paling nak marah buka peti, ambil air bekas air kosong tu akak so.
tak ada air. Dia panah ni, klik kerja ayah ni, akak 2 bocor, tak ada air. 5 tak ada belakang, ambil sop kau dua apa apa rumah air kosong tak ada buah lepti. Bobel. Ada muk tali harap. Jauh sak TV belakang. Yang muk ni tadi nak kawal ada anak 5 Spiderman sore, Superman sore, Ultraman sore, anak askar Jerman sore. Mana honggal kau tu ni pula ni mat. Balik-balik ngepek ke ayah pula. Kau mana? Anak 5 orang tu jaga. Tengok teriak dah, sosek. Yang menjaga sendiri ya. Tapi Nabi Harun kena berat ke Nabi Musa pun dia tak ngaju, dia tak teriak. Dia jawab dengan baik. Wahai anak ibuku, janganlah kamu bersangka buruk kepada aku. Kata macam-macam. Aku takut kamu kata farraqta baina bani Israel. Bila aku buat tindakan yang tegas kepada mereka ni, siapa mereka berpecah belah, mereka meninggalkan kita, sudah semestinya kamu akan kata pada aku, kamu telah memecah belahkan Bani Israel. Walam yarqub qawli, dan engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesananku. Aku ingat benar pesanan kamu suruh jaga, tak aku jagalah sedaya upaya aku. Qala fama khadbuka ya Samiri. Nabi Musa bila dengar penjelasan Nabi Harun, dia puas hati. Dia terus berpaling kepada siapa dia? Samiri. Dia tidak kata terus menghentam Nabi Harun dah. Jawab dek. Cakap jawab ya reti. Mana? Bila Nabi Musa beri explanation tu. Explanation ni ke dia? Penerangan. Bagi keterangan, maka Nabi Musa puas hati, dia paling pada Samiri. Fama khatbuka ya Samiri. Sesudah itu Nabi Musa hadap kemarahannya kepada Samiri. Apa pula halmu wahai Samiri? Samiri, aku dengar ni semua kerjaanmu. Mulah yang menyesatkan Bani Israel. Ni apa penjelasan kamu? Inilah kelebihan Nabi-Nabi. Dia tahu dah Samiri ni salah. Dia tahu. Dia tahu. Tapi dia nak dengar daripada apa? Daripada Samiri. Tetap dia nak dengar penjelasan daripada Samiri. Kalau kita agak ambil kerak tekak lalu pasal mung ni belakang ni, ke mana? Ambil buh dalam je, makan kau hanying. Menyesatkan orang, tapi tak untuk mendapat keadilan. Keadilan ni akan dapat bila kita mendapat penjelasan daripada kedua-dua pihak. Gapo sekalipun, dah jangan kita dengar sebelah pihak. Gapo saja yang berlaku lala ni, baik isu MB Selangor, baik isu penyerahan Pondok Moding kepada Kias, duk gegel, duk marah ke kerajaan. Pondok Moding tu lah, tak kenal Pondok Moding. Kandih bacot, marah ke kerajaan. Sebab dia kata kerajaan nak menghapuskan sistem pondok. Kata dia. Ya dianya tak dapat penjelasan daripada pihak kerajaan. Duk dengarlah woyik-woyik dia tu. Tahu woyik? Fazal tahu woyik? Sabah ada woyik? Allah. Dengar kedua-dua pihak. Nabi SAW dalam berhadapan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tetap panggil Abdullah bin Ubay untuk kepada dia, untuk mendengar penjelasan, walaupun Nabi tahu Abdullah ni tipu, dia ni munafik. Satu kali balik daripada perang, ingat tak cerita yang dari surah Munafiqun ada sebut, surah Munafiqun, ingat cerita tu? Bila di tengah jalan bekalan makanan ni kurang dah, bekalan makanan kurang, minumnya kurang, maka Nabi pun nak buat catuan, kumpul semua siapa yang ada, kita kumpul setepak, kita pakat masak bagi makan. Hak tu wak hari wak kemah, hak ni wak hari roti, hak tu wak hari Maggi ke mana, hak tu wak hari masing-masing ada lah, cakdih twistis ada, hak ni ya ham ada mana, kumpul. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul dengan puak-puak munafik, dia kata jangan kita bagi makanan kita kepada puak-puak Muhammad. Puak-puak kita simpan puak kita. Puak dia nak habis dah makanan, biar mampu terbulurai lapar puak-puak dia. Kita jangan apa dia? Bui makanan kita. Kita ni puak-puak a'az, puak yang mulia. Balik ke Madinah kita akan halau puak-puak hina ni.
Perancangan ni didengari oleh seorang sahabat yang masih kecil. Siapa ingat nama apa? Zaid bin Harisah, tak silap ustaz. Ataupun Usamah bin Zaid. Usamah ni kecil lagi, dia dengar ni. Oh. Demo ni tengok ada Usamah ada, kau ingat budak okey. Budak main basikal kedek tak caralah. Dia buat perancangan jahat pun budak tu dengar, dia ingat kau budak ni budak lagi. Usamah terus pergi lapor kepada Nabi. Wahai Rasulullah, tak kita dengar apa nama ni, pocillah. Ya kan? Ya ayat gini kata, "Jala kamu ni, sungguh kita tak nipu." Walaupun budak sebut, Nabi panggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah, betul kamu ayat gini. Terkejut Abdullah. Siapa royak wahai Nabi? Siapa royak ni? Beritahu fitnah dia kata. Ni budak ni royak. Budak dia percaya. Jawi budak lagi Usamah tengok, oh dia nipu dah lah, kata nipu, kata huduh aku pula. Turun ayat Quran membenarkan Usamah bin Zaid. Surah Munafiqun tu lah. Surah Munafiqun. Turun membenarkan Abdullah bin Zaid. Ustaz nak sebutnya, kita dalam menghadapi apa-apa isu, tak betul kalau kita hanya dengar satu pihak. Kita kena mendengar daripada kedua-dua pihak. Dengar sebelah pihak tak betul dia semata lah. Dengan B balah. Kita konon-konon ni nak jadi pendamai lah. Kita tanya dulu, apa balah dengan B? Tahu tolong. Kita buat gini semua tak kena babe. Kita dengar tu akhir terpengaruh dengan memang begitu, tolong. Akhir tak jadi pendamai, kita je beracun pula. Nabi Musa menghadapkan kemarahan pada Samiri. Dia puas hati dia, hak Nabi Harun sebut tadi. Ma khatbuka ya Samiri, apa pula halmu wahai Samiri? Qal, Samiri pun kata, ni penjelasan Samiri, basurtu bima lam yabsuru bih, faqabadtu qabdatan min atharir rasul, fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Jawab Samiri, aku mengetahui dan menyadari apa yang tidak diketahui oleh mereka. Wahai Musa, aku nak sebut, aku ni ada sixth sense, ada special instinct. Aku tahu benda hak ni Bani Israel tak tahu. Aku boleh baca masa hadapan. Fa khabattu qabdatan min atharir rasul, lalu aku mengambil segenggam dari kesan jejak Rasul itu. Fakhabattu, aku ambil satu genggam, min atharir Rasul, aku ambil satu genggam dari kesan jejak Rasul. Apa maksud dia? Menurut kebanyakan ahli tafsir, Rasul yang tersebut ialah Jibril alaihi salam. Dan jejak Rasul ni jejak Jibril. Sebagai satu cubaan yang menimpa Bani Israel, Samiri melihat Jibril semasa datangnya membawa wahyu kepada Nabi Musa. Lalu dilihatnya tanah bekas kaki kuda yang ditunggang oleh Jibril menjadi hijau. Ia pun mengambil segenggam dari tanah itu kerana terlintas di hatinya bahawa tanah itu ada khasiatnya. Ni semua ni cubaan nak uji keimanan seseorang. Memang Samiri dia nampak Jibril mari temu Nabi Musa menyampaikan wahyu. Jibril menunggang kuda. Kuda jalan ni ada bekas tapak kan, kelekup ada bekas. Tepat yang kaki kuda Jibril tunggang itu ada tinggal bekas. Dia nampak, maka dia pergi ambil kepada dia pasir atau tanah bekas tapak kaki kuda Jibril, dan dia yakin percaya bahawa tanah ni ada khasiat tertentu. Tanah hak bekas kaki kuda Jibril, mesti ada khasiat satu. Dia pun taruh tanah tu dia taruh. Fanabadtuha, kemudian aku mencampakkannya, dan demikianlah aku dihasut oleh hawa nafsuku. Baik, cerita tak habis lagi. Kemudian sepeninggalan Nabi Musa, timbullah cita-citanya hendak menghidupkan agama menyembah lembu. Nabi Musa pergi
ke Tursina, mari cita-cita dia nak menghidupkan kembali agama asalnya, agama menyembah lembu. Lalu disuruh Bani Israel melebur barang-barang perhiasan yang ada dalam simpanan mereka. Kita baca kemarin kan, Bani Israel ni dia rasa berat, barang mah banyak bawa ni, nak pergi belagak ni, pergi belagak raya kan, raya ni dia suruh kumpulkan. Dia kata Nabi Musa lewat mari tu sebab mu duk pegang barang orang lah, barang ni kita kena bakar. Dia hasut Bani Israel kumpulkan barang mah Allah, lalu dia bakar. Kemudian ditaburnya tanah itu kepada leburan yang tersebut, maka menjadilah dengan serta-merta patung seekor anak lembu yang bersuara. Daripada leburan barang mah ni, tanah yang diambil segenggam tadi, dia tabur dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keluarlah seekor patung anak lembu yang bersuara. Tu kisah dia, tu maksud dia. Dia kata aku ni tengok dapat lihat benda yang orang tak dapat lihat. Aku nampak Jibril mari menunggang kuda dia berjalan sehingga meninggalkan kesan tapak kaki di tanah. Aku ambil tanah tersebut kerana aku yakin ada kepada dia, ada khasiat. Sehinggalah sepeninggalan Nabi Musa, fanabathtuha, aku mencampokkannya. Campok kepada apa? Campok kepada leburan barang emas. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, demikianlah aku dihasut oleh hawa nafsu. Dia mengaku memang aku ni dihasut oleh hawa nafsu aku. Nafsu aku kata kita kena hidupkan semula agama menyembah lembu yang ditinggalkan, yang kita tinggal selama kening. Musa mari dia ajar sembah Allah. Allah mana tak tahu, baik sembah lembu nampak juga sembah Allah, mana ada nampak Allah. Dia mari dihasut oleh syaitan. Akhir dia tabur apa dia? Tabur tanah tadi, keluarlah patung lembu dengan izin Allah Ta'ala. Semua tu dengan izin Allah. Allah nak uji orang ni, Allah macam-macam. Ingat, semua yang berlaku pada kita ni ialah ujian daripada Allah. Allah nak uji orang ni macam-macam. Dia uji dengan kekayaan. Ada orang Allah Ta'ala uji dengan kekayaan. Masa dia miskin, Masya Allah, masjid tak tinggal, Quran baca masa dia miskin, Tuhan uji sikit dengan kaya, tak ada dah, nak baca Quran pun tak ada, pergi masjid pun tak ada, buat ibadat tak ada. Ada orang uji, Allah Ta'ala uji dengan kesusahan, susah sehingga lupa nak beribadat pada Allah. Susah duk mikir cari-cari duit ni, semaya pun tak ada, gapo pun tak ada, sebab duk fikir cari piti. Ada orang Allah Ta'ala ada orang Allah Ta'ala uji dengan ilmu. Masa dia tak ada ilmu ni, biasa je warung gitu dengan ngajar. Bila ada ilmu sikit, Tuhan bagi kepandaian dia bercakap, orang suka dengan dia ceramah, sudah dia jadi mangga, dia seorang yang betul, orang lain salah belaka. Ustaz nak tanya, ustaz dia ngajar, orang tanya, ya ni hukum setuh suami isteri ni ustaz batal tak ismaya? Sebab ada ustaz mengajar baru ni kata tak batal. Ustaz mana orang mengajar? Dia tanya, tak jawab lagi soalan, tanya ustaz mana orang mengajar? Ustaz Jah. Dah dengar ustaz Jah Wahabi. Mana? Bukan mengaji tu pakai style tu, main tidur setengah je bahagian time ustaz Jah saja. Oh la ilaha illallah. Ish orang ni dengar ni ayat hak sebenar ni. Hak sebenar. Orang lain ni tak sebenar, dia yang sebenar. Orang Allah Ta'ala uji dengan ilmu. Orang dia ngajar orang ramai, dia jadi mangga. Allahu Akbar. Ada orang Allah Ta'ala uji dengan apa dia? Macam-macam ujian. Samiri Tuhan uji dengan dia nampak benda orang lain tak nampak. Dia nampak Jibril. Nampak Jibril nampak Jibril. Lepas tu dia ada satu mari idea mari orang lain tak mikir pun. Nak suruh hipung barang mah, nak bakar ambil tanah kaki. Orang lain tak mikir, tapi dia mikir. Ni ujian. Kadang-kadang kita ni Tuhan uji. Pukul 3 je sedar, semangat bangun nak baca Quran, nak bangun semaya. Kena arrange dengan baik, dengan baik. Sebab takut-takut dia menjadi ujian dan fitnah pada kita.
Puasa pukul 3 sudah, asar pukul 3 sudah. Alhamdulillah, setahun berlalu. Bila setahun kita sudah orang panggil jadi sebati dengan jiwa kita. Akhir kita nak jadikan dia, nak jadi ria. Kita setahun dah duduk bangun pukul 3. Slow bunyi kawan. Kita setahun dah duduk bangun pukul 3. Alhamdulillah lah kawan. Bangun tu tak tidur. Lepas subuh baca Quran, semayang. Slow rayaknya, tapi dalam hati dudak. Nak ke dia? Nak sahur. Ujian tak? Itulah ujian. Pukul 3, memang pukul 3, tidur pukul 2, pukul 3, rasa macam ada orang tarik ibu jari ni. Takut khabar. Pukul 3 dah. Dah ambil air semaya, baca Quran, rapat subuh. Kena arrange dengan baik supaya dia tidak menjadi perkara yang kita nak riak dalam hidup kita. Allahu akbar. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Nabi Musa bila dengar dah penjelasan Nabi Harun, dia puas hati. Dengan penjelasan Samiri, memang dia tak puas hati. Memang kerjaanmu wahai Samiri, sesak Bani Israel kerana kamu. Maka Nabi Musa berkata kepada Samiri, izhab fa innalaka fil hayati an taqula la misas. Jika demikian, pergilah engkau adalah diusir dan dipulaukan. Izhab, berambuh pergi wahai Samiri, jangan kamu duduk bersama dengan kami lagi. Allahu akbar. Kerana sesungguhnya telah ditetapkan bagimu akan berkata dalam kehidupan dunia ini, la misas, jangan sentuh daku. Apa maksud dia? Fa innalaka fil hayati an taqula la misas. Kerana telah ditakdirkan kepada kamu wahai Samiri, kamu akan berkata semasa kamu hidup ni, la misas, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Apa maksud dia? Kesudahan Samiri disebabkan kufurnya diusir dan dipulaukan, dan dia pula ditimpa penyakit yang berjangkit sehingga tidak mahu disentuh orang, dan orang ramai takut menghampirinya. Ini ialah balasannya di dunia, dan di akhirat pula lebih buruk lagi. Maknanya Samiri bila diusir, dia keluar daripada puak Bani Israel, dia ditimpa dengan satu penyakit kulit yang teruk. Penyakit ni pula berjangkit. Tak cakap berobat KBMC, Pakabdano, klinik Kulana. Habis doktor dia jumpa nak ambil ubat ni, doktor pun tak temu dengan dia. Doktor tak temu. Doktor kata, aku temumu, aku jakit-nyakitmu. La misas, jangan sentuh aku ni maksud dia ditimpa satu penyakit yang berjangkit menyebabkan dia mengasingkan diri, tak temu dengan orang. Ni merupakan satu ke dia? Satu bala. Kita ni di akhir-akhir hujung hidup kita, kalau kita ke dia tidak dihiraukan oleh orang, satu orang panggil azab. Anak ada, tapi anak-anak pakak letak kita di rumah orang tua kenangan. Muming, rumah orang tua. Baru ni boleh puasa, baru ni isteri ustaz bawa anak-anak murid dia sekolah ramah kenali tu pergi buka puasa dengan orang-orang tua. Masya Allah, dia cerita, dia kata orang tua ni anak buatlah gapo pun tetap dia sanjung anak dia. Padahal anak dia tahu dah dia situ. Tak pergi pun. Tapi bila orang pergi ziarah, dia ayat sama. Anak kita, mari sama anak kita tengok kita. Penjaga situ Abang Min, nama Abang Min. Penjaga situ tu tahulah. Sudah pelawak lah. 3 tahun sekali mari mojo. Abang Min dia tahulah siapa anak mari apa. Tapi nak ayat orang tua ni, anak dia tak mari, dia tetap puji. Dia taruh barang ni. Kalau ada orang pergi bawa wi barang wi buah ke wi gapo, dia taruh ke anak dia ni siapa buruk ke diri. Orang wi suruh dia makan, tapi dok ditaruh takut-takut anak dia mari nak wi ke anak ni, dia taruh lemari siapa busuk barang tu. Allah. Orang tua. Kita minta doa lah supaya kita tua nanti tidak dilupakan oleh orang. Tama-tama kita masa muda ni kita dihormati, kita disanjungi. Orang pakak mari likung kita. Bila tua orang tak cara.
Kesi. Orang hak Tuhan muliakan masa dia muda dia gagah orang hormat, masa dia tua orang hormat. Siapa dia? Tengok Tugu Ni Aziz. Tugu dia tidak MB dah, tapi kalau dia pergi, dia akan dilayan, dia akan dikerumuni oleh orang lebih pada MB. Masa dia sahak mula pun orang hormat dia sebab dia MB dan dia tidak MB. Dia ahli tok wakil biasa, tetap dihormati. Kalau dia tidak tok wakil pun dia tetap akan dihormati. Itu orang yang Allah Taala muliakan. Orang hak Tuhan nak bagi kesedaran, masa tua tak ada orang mari jumpa. Masa muda-mula dia tu mari jumpa, mari beri hadiah, tu mari cium tangan. Tak jadi PM senyap congok duduk di rumah dah, tak jadi Perdana Menteri dah, tak ada orang mari jumpa, tak ada orang mari tanya khabar, tak ada. Satu apa dia? Satu bentuk penyiksaan sebenarnya, azab. Supaya Samiri ni orang dengar kata-kata dia, siapa dia boleh menyelewengkan orang dari perjalanan yang benar. Masa tua Allah Taala bagi satu penyakit yang mana orang pun tak boleh masuk dah, tak boleh masuk dekat. Wa innalaka mau'idan lan tukhlafah, dan sesungguhnya telah dijanjikan lagi untukmu satu balasan akhirat yang engkau tidak sekali-kali akan terlepas daripadanya. Satu la misas, satu kamu tidak akan disentuh oleh orang. Wa innalaka mau'idan lan tukhlafah, dan kamu juga akan memperoleh satu janji yang kamu tak boleh lari daripada janji tersebut, iaitu azab akhirat. Wanzur ila ilahikal ladzi zalta alaihi akifa, dan sekarang lihatlah kepada Tuhanmu yang engkau sekian lama menyembahnya, sesungguhnya kami akan membakarnya. Lanuharriqannahu, kami akan membakarnya. Summa lanansifannahu fil yammi nasfa, kemudian kami akan menghancur dan menaburkan serbuknya ke laut sehingga hilang lenyap. Mari mu tengok ni lembu hok boleh sembah. Mu kata Tuhan yang boleh memberi manfaat mudarat pada kamu. Aku nak bakar. Ambil abu tahut laut. Abu tahut laut boleh cari ke tak? Kalau mayat stokor dum tahut laut bolehlah cari tu. Okay, tapi nak jumpa laut pakai tak jumpa dah. Kalau lemah sungai bolehlah kita getahan tu. Lepas 10 km kita buka ke mana nyelai cari tak lekat di akar ke berapa orang lagi masuk ke insya-Allah jumpa lah. Tapi laut ni kalau jatuh seorang dum lemah laut pakai tak jumpa dah. MH370 sebuti kapal terbang jatuh tak jumpa jatuh kau tak tahu, tapi katanya endingnya di situ. Nak sebuti kapal terbang tu berapa 300 orang penumpang, jumpa tak jumpa, tak jumpa. Ni apa tah lagi serbuk abu bakar jadi abu tu lepas laut. Nak jumpa kau dak. Ni Tuhanmu. Mu duk sembah, aku nak raya, aku nak bakar abu, aku nak tahu laut. Dia boleh buat gapo kat aku? Kalau dia Tuhan, dia boleh buat gapo-gapo? Ni tak boleh buat gapo-gapo. Innama ilahukumullah alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Tuhan kamu hanya Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang meliputi pengetahuannya akan tiap-tiap sesuatu. Allahu akbar. Habis tu cerita Nabi Musa dengan Bani Israel. Start ayat 99 ni peringatan Allah Ta'ala kepada kita semua. Allah Ta'ala sebut kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra.